Assalamualaikum dan selamat sejahtera. We meet again today for our online class. Okay. Jadi minggu ni adalah minggu terakhir kita untuk online class. Minggu depan kita akan bersemuka semula. Okay. Okay, buat anak-anak 6 alfa. Hari ni kita sambung tugasan kerja rumah kita lah. Okay. Okay, minggu lepas saya dah bagi suruh baca ni kan. Ask you to read this and send the voice note to me. Okay, tanah kepada yang dah hantar voice note. Okay, baca mana-mana perenggan. Okay, dah baca kan? Okay, anak-anak murid perasan tak? Sekarang kita sambung tugasan kita. Buku teks muka surat 5 tau. Okay, sekarang kita sambung tugasan kita. Anak-anak murid perasan tak ada perkataan berwarna biru ni? Okay, organic, enormous, stretch out, effective, devastated, took out, rose up, glance. Okay, nanti saya akan terangkan. Okay, sekarang ni buat latihan di bawah ni. Okay, match the words or phrase in the bold in the passage to the meanings given below. Okay, maksudnya ini adalah maksudnya. Ada 8 maksud. Jadi anak murid kena sesuaikan dengan makna dengan perkataan ataupun frasa di dalam cerita ni. Okey, ini maksud dia matchkan, sesuaikan dengan yang mana yang betul. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, jangan risau. Kita belajar sama-sama. Okey, nombor 1, extremely large. Extremely large ni okey, bermaksud sangat besar, sangat besar. Okey, extremely large ni sangat besar. Mana perkataan yang menunjukkan sangat besar? Okey, tahu tak? Tak tahu tak? Kalau tak tahu boleh tengok kamus. Tapi saya bagi contoh dulu. Okey, enormous. Enormous ni adalah menunjukkan sangat besar. He gave it enormous straw arms. Enormous straw arm. Tangan straw yang besar. Enormous ni besar. Jadi perkataannya ni nak boleh tulis dalam buku. Bermaksud, okey, buat anak panah ke sama dengan ke tak kisahlah. Okey, enormous. Enormous. M-O-U-S. Enormous. Extreme large ni enormous. Okay, ni nombor 1. Okay, alright. Sekarang kita tengok nombor 2. To look quickly at somebody or something. Bermaksud untuk melihat secara cepat. Okay, melihat secara cepat. Okay, secara cepat. Anak murid perasan tak kalau macam ada orang lalu ke kita tengok dengan cepat? Siapa lalu? Macam tu. Okay, at somebody or something. Melihat seseorang ataupun sesuatu. Macam tengah jalan-jalan ke, tiba-tiba ada kereta lalu sebelah. Kita dengan cepat kita berpaling dan melihat. Jadi apa perkataan yang sesuai? Ini adalah maksud dia. Perkataan yang mana? Okay, ini saya beritahu. Glance. Ni. He glanced back over his shoulder and saw the scarecrow chasing after him. Okay, dia pandang ke belakang. Shoulder ni bahu dia, belakang bahu dia. Dan melihat scarecrow ni. Ini ada scarecrow. Nama ini ada scarecrow. Scarecrow ini adalah orang-orang. Orang yang diletak biasanya untuk menakutkan haiwan-haiwan perosak di ladang. Kalau kat Malaysia ni biasa kita nampak orang-orang ni dekat sawah padi untuk menakutkan burung-burung. Okay. He glanced back over his shoulder and saw the scarecrow chasing after him. Scarecrow ni kejar dia. Ni cerita fantasi lah. Okay. Glance. Ni glance. Okay. Tengok dengan cepat. Okay. Ini glance. Nombor 2. Okay. Tulis perkataan yang sesuai dengan maksud ni. Kita tengok nombor 3 pula. To put out a long arm. To put out a long arm. Okay. Untuk meletakkan tangan yang panjang. Ini dibina oleh seorang tau, scarecrow ni. Orang-orang ni. Okay. Jadi makna yang sesuai adalah cari arms. Mana ada kaitan dengan arm ni? Arm ni tangan tau. Lengan. Ini stretch out. Stretch out ni nombor. Okay, sepadam.
Okay, right. Okay, stretch out ni nombor apa tadi? To put out a long arm, nombor 3. Right. This one is number 3. Okay, number 4. Okay, something produced without using artificial chemical. Bila buat maksudnya sesuatu yang dihasilkan tanpa bahan kimia. Contoh kalau kamu beli makanan, dia kata no artificial chemical inside. Jadi dia tak ada bahan kimia dalam makanan tu. Dia tak campur apa bahan kimia. Biasanya makanan yang kita beli, terutamanya lah makanan seperti jajan, keropok-keropok segera tu, itu banyak bahan kimia. Tapi ada juga makanan yang tak ada bahan kimia. Apa kita panggil makanan yang tak ada bahan kimia tu? Jadi makanan yang tak ada bahan kimia ni, yang dihasilkan tanpa bahan kimia ni, kita panggil dia, apa dia? Organik. Organik. Organik ni pure. Asli. Contohnya kalau anak murid ada tanam, ibu bapa di rumah ada tanam sayur, kan, tanpa menyembur bahan kimia, bau baja je, kan, baja organik je. Okey, jadi benda tu, sayur tu adalah organik. Dihasilkan tanpa ada setitis pun bahan kimia. Okay, nombor apa tu? Artificial chemical number 4. Yeah, this one is number 4. Okay, number 5. To feel very shocked and sad. Nampak? Terkejut. Ini terkejut dan sedih. Mana? Terkejut dan sedih ni, very, very. Sangat terkejut dan sedih. Bermaksud devastated. Devastated. Okay, nombor 5 ni. Sorry, nombor 5 dah macam ni pula. Alamak. Right. Okay, nombor 5. Okay. Nombor 6. Producing a successful result. Okay. Menghasilkan sesuatu yang berjaya. Jadi apa maksud dia? Took out, kan? Took out ni membawa keluar. Rose up, okay? Rose up ni dia macam bangun, okay? Tapi ini past tense, okay? Okay, jadi maksudnya producing a successful result ni maksudnya sesuatu yang berkesan lah, berkesan. Keputusan dia berkesan. Jadi yang sesuai dengan nombor 6 ni adalah effective. Ini nombor 6, berkesan. Okay. It was very effective, scaring away every bird that tried to eat his vegetable. Jadi maksudnya meletakkan scarecrow ni menghasilkan result yang successful. Okay, maksudnya menghasilkan sesuatu yang berjaya. Jaya menghalau burung. Apa yang dia buat ni. Jadi efektif lah. It's very effective, sangat berkesan. Okay, nombor 7. Number 7. To remove it from its place. To remove it from its place. Okay, untuk mengalihkan sesuatu daripada tempatnya. Jadi sesuai lah dengan took out ni. Mengambil keluar, okay, membawanya keluar, okay. Right. Ini nombor 7. Okay. Excuse me, there is a message for you. Alright, nombor 8. 8. An upward movement. Upward movement ni maksudnya pergerakan ke atas, menegak. Okay, jadi kalau kita bangun, rise up, maksudnya pergerakan kita menegak ke atas. Bangun daripada duduk. Contoh sebangun, tengok sebangun. Menegak ke atas. Okay, jadi bermaksud rose up lah. Ini past tense tau. Ini past tense kepada rise up. Sebab cerita ni dalam past tense. Nampak ni ada ed, own, apa lagi? Stretch out, ed. Cerita ni past tense. Maksud past tense saya dah ajar sebelum ni di tahun 5. Bermaksud perkara yang dah lepas. Perkara yang dah berlaku pun. Bukan perkara yang sedang berlaku. Okay, jadi rose up ni adalah past tense pada rise up. Jadi ini adalah nombor 8. Okay, sudah terangkan satu-satu ni. Okay, harap anak murid dapat buatlah. Okay, salin dalam buku. Tak ada buku dan kertas. Lagi bagus buku lah. Okay, buka sekolah nanti saya nak tengok. Okay, segala kerja sekolah yang dah saya bagi. Okay, cuba siapkan. Okay, kalau ada kekurangan tak apa.
Alright, itu saja kerja sekolah kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.